akan membentangkan tentang definisi kontrak sosial dan teras permuafakatan masyarakat kontrak sosial. Kontrak sosial merujuk kepada satu perjanjian atau permuafakatan yang dicapai secara sukarela antara pelbagai kaum di Malaysia sebelum kemerdekaan. Perjanjian ini dicapai melalui persetujuan di kalangan pemimpin yang mewakili kaum masing-masing dan rakyat secara umum. Kontrak sosial menjadi asas kepada pembentukan Malaysia yang merdeka dan berdaulat, dan hal ini mencerminkan kompromi dan persefahaman yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin berbilang kaum untuk mencapai kestabilan politik dan sosial. Bagi definisi teras permuafakatan masyarakat pula, ia merupakan prinsip utama atau asas yang memandu kepada kerjasama dan keharmonian antara pelbagai kaum di Malaysia, dan ia melibatkan persefahaman, toleransi dan sikap hormat menghormati antara kaum untuk mencapai kestabilan dan kesejahteraan negara. Prinsip ini bertujuan untuk menggalakkan perpaduan nasional dan mengelakkan konflik antara kaum yang boleh menggugat keamanan negara. Seterusnya, untuk sejarah dan latar belakang kontrak sosial pula. Seperti yang kita tahu, Perlembagaan Malaysia telah diisytiharkan pada 1957 merupakan manifestasi utama kontrak sosial, yang mana perlembagaan ini mengandungi peruntukan-peruntukan yang melindungi hak-hak dan kepentingan pelbagai kaum di Malaysia. Antaranya adalah peruntukan mengenai kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, hak kerakyatan untuk kaum bukan Melayu serta kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia. Dasar ekonomi baru atau singkatannya ialah DEB diperkenalkan pada tahun 1970 merupakan satu lagi manifestasi penting kontrak sosial. DEB bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat Malaysia untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Dasar ini bertujuan untuk meningkatkan penyertaan ekonomi kaum Bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Aizat bin Sukri daripada kumpulan 10. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk yang berada dalam poster kami, iaitu prinsip asas kontrak sosial. Saya boleh simpulkan ada 6 poin utama yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Yang pertama iaitu menjaga hak dan kepentingan. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa dan juga budaya. Jadi perlulah kita menghormati hak satu sama lain, seperti dari segi politik, dari segi ekonomi dan juga dari segi sosial. Yang kedua iaitu warisan dan tradisi tanah Melayu itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, kita iktirafkan tanah Melayu ini adalah milik hak orang Melayu. Jadi perlulah kita tahu bahawasanya pengiktirafan terhadap kedudukan raja-raja, pengiktirafan terhadap Islam agama rasmi persekutuan tidak boleh lagi kita gugatkan sama sekali. Okey. Yang ketiga iaitu penerimaan masyarakat berbagai kaum dalam prinsip common citizenship. Okey, iaitu kontrak sosial memperkenalkan prinsip common citizenship ini atau kewarganegaraan yang sama. Ini bermakna setiap warga negara Malaysia tanpa mengira kaum atau agama mempunyai hak yang sama rata di bawah Undang-Undang Perlembagaan Malaysia. Yang keempat iaitu persefahaman dan penerimaan. Boleh kita simpulkan bahawa persefahaman dan penerimaan antara pelbagai kaum adalah asas penting dalam kontrak sosial bagi mengelakkan apa? Mengelakkan berlakunya kegawatan dalam perpaduan sendiri. Yang kelima iaitu bertolak ansur. Kita sebagai seorang rakyat Malaysia perlulah sentiasa bertolak ansur dengan kawan-kawan kita yang berlainan agama, yang berlainan bangsa sendiri. Itu akan mewujudkan lagi kasih sayang di antara kita. Dan yang terakhir sekali iaitu perkataan muhibah. Muhibah sendiri merujuk kepada semangat persahabatan dan juga saling hormat menghormati antara kaum. Janganlah kita memainkan satu sentimen-sentimen yang tidak disukai oleh kaum dan juga agama yang lain. Supaya apa? Supaya perpaduan dalam negara Malaysia ini dapat dikekalkan dan dijaga sampai ke setiap generasi yang seterusnya. Okey, itulah daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selain itu, terdapat juga perubahan yang telah dibawa oleh kontrak sosial terhadap sistem perlembagaan di negara kita. Yang pertama adalah demokrasi berparlimen. Kontrak sosial telah membawa kepada penubuhan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Ini bermakna rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil-wakil mereka di parlimen melalui pilihan raya yang adil dan saksama. Kedua, pembaharuan dalam sistem raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan di Malaysia memastikan bahawa kuasa raja-raja Melayu adalah tertakluk kepada perlembagaan. Hal ini telah mewujudkan keseimbangan antara kuasa eksekutif, legislatif dan kehakiman. Ketiga, sistem kewarganegaraan yang sama.
Kontrak sosial telah memperkenalkan sistem kewarganegaraan yang sama untuk semua rakyat Malaysia. Ini bermakna semua warga negara tanpa mengira kaum mempunyai hak yang sama di bawah undang-undang di negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nabil Anif bin Muhammad Luar daripada Kumpulan 10 ingin membentangkan pula tentang kontrak sosial dalam permufakatan masyarakat. Baiklah, yang pertama sekali, kontrak sosial mengiktiraf hak-hak masing-masing di antara kaum di Malaysia. Hal ini termasuklah hak pendidikan, agama dan juga budaya. Seperti yang kita tahu dalam perlembagaan Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia berhak untuk mengamalkan agama dan adat budaya masing-masing. Yang kedua, kontrak sosial juga ingin memastikan penghargaan kuasa politik yang adil antara kaum di Malaysia. Hal ini melibatkan pembahagian kerusi parlimen dan juga DUN atau dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri yang seimbang serta penyertaan semua kaum dalam pentadbiran kerajaan negeri. Yang ketiga, keadilan ekonomi. Kontrak sosial amat menekankan tentang keadilan ekonomi di Malaysia. Hal ini bermakna dasar-dasar ekonomi perlu memastikan agian kekayaan yang adil dan saksama antara kaum. Contohnya, DEB atau dikenali sebagai dasar ekonomi baru merupakan salah satu cara untuk mencapai matlamat ini. Yang keempat, kedudukan istimewa Melayu dan Bumi Putera. Dalam perlembagaan Malaysia, Malaysia telah mengiktiraf hak-hak orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak di Malaysia. Ini termasuklah mereka telah memberikan peruntukan khas dalam bidang pendidikan, perkhidmatan awam dan ekonomi untuk meningkatkan lagi taraf hidup mereka. Yang kelima, hak kerakyatan. Hal ini bagi menjamin hak kerakyatan bagi semua kaum. Ini bermakna setiap individu yang melahir di Malaysia dan memenuhi syarat-syarat tertentu berhak menjadi warga negara Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terdapat beberapa cabaran untuk mengekalkan kontrak sosial sebagai teras permufakatan masyarakat. Cabaran yang pertama ialah ketidakseimbangan ekonomi. Isu ini masih berlaku antara kaum dan menjadi cabaran besar. Walaupun DAB telah membantu mengurangkan jurang ekonomi, terdapat keperluan untuk meneruskan usaha-usaha ini untuk memastikan agihan kekayaan yang lebih adil. Cabaran yang kedua ialah polarisasi kaum atau pemisahan sosial antara kaum yang masih wujud dalam masyarakat Malaysia. Ini boleh menggugat keharmonian dan perpaduan nasional jika tidak ditangani dengan baik. Cabaran yang ketiga ialah isu perlembagaan dan undang-undang. Terdapat isu perlembagaan dan undang-undang yang perlu ditangani untuk memastikan kontrak sosial terus relevan dan efektif. Ini termasuk isu-isu berkaitan hak asasi manusia, kebebasan beragama dan hak-hak minoriti. Cabaran yang keempat ialah ketidakseimbangan kuasa politik. Ketidakseimbangan kuasa politik antara kaum boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dan ketegangan. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan penyertaan politik yang adil dan saksama untuk semua kaum. Kemudian cabaran yang terakhir ialah integrasi sosial. Integrasi sosial antara kaum perlu dipertingkatkan untuk memupuk perpaduan nasional. Ini termasuk usaha-usaha dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan perumahan untuk menggalakkan interaksi dan persefahaman antara kaum.